من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan Tuan Imam, kemudian seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat bersama lagi pada malam ini dalam pendidikan jiwa anak-anak, di mana pada malam ini kita ingin memperkatakan tentang menanam keyakinan di dalam jiwa anak-anak. Kerana apa tuan-tuan, tajuk ini ada kaitan dengan masalah jiwa tuan-tuan. Anak-anak yang tidak yakin pada jiwa dan dalam mandinya mudah sangat takut tuan-tuan. Kalau kita lihat di awal hari persekolahan, bagaimana anak-anak yang menangis ni ramai hari pertama sekolah kerana tidak ada keyakinan, kerana takut dengan perubahan. Ini perkara biasa yang boleh kita lihat di awal sesi persekolahan tiap-tiap tahun. Ia adalah kesan daripada tiada keyakinan di dalam diri anak-anak. Bukan hanya kanak-kanak sahaja yang takut dengan pengalaman baru ini tuan-tuan. Orang tua pun turut sama takut bila melihat benda-benda baru. Jadi berapa banyak orang tua kita yang baru sampai Mekah sesak dak jumpa cari hotel berapa ramai. Bila dengar Mekah kata dah, bila dengar bunyi kata nak boleh pergi haji pun rasa tak senang hati dah, kerana keyakinan diri tidak ada. Tu bukan budak-budak, orang tua pun kalau tak ada keyakinan diri ni boleh menyebabkan rasa bimbang, takut nak boleh pergi ke Mekah. Mayang ajak berapa puluh kali dah nak boleh pergi Mekah tu. Tu belajar kursus 5-6 tahun kadang-kadang nak boleh ke siapa Mekah. Tanya orang rata reti nak boleh ke siapa Mekah. Boleh kita katakan banyak beramal buat baik pada Allah, pergi ke masjid kerana nak mendapatkan suasana yang boleh mendorong kepada kerja-kerja di tanah suci nanti tuan-tuan. Itu orang tua. Ada pun anak-anak lagi lah perlu masalah mengenai tentang menanam rasa yakin dalam diri supaya perasaan ini menjadi subur dan membesar dalam anak-anak. Akhirnya mereka boleh dilepaskan ke mana sahaja tanpa perlu risau dan takut untuk mereka meneruskan kehidupan ini tuan-tuan. Jadi baginda Nabi SAW tidak lupa untuk menanam rasa percaya diri ini tuan-tuan dalam diri anak-anak. Sebab itu tajuk kita malam ini ialah bagaimana Nabi SAW menanam rasa yakin dan percaya pada diri dalam diri anak-anak, dan bagaimanakah kita nak melihat kesan-kesan yang timbul dalam diri anak-anak daripada contoh pendidikan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW ini.
Jadi para ulama bila mereka mengkaji perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dapati bahawa Rasulullah menanam rasa yakin dan percaya diri dalam diri anak-anak ini melalui beberapa perkara, tuan-tuan. Pertama sekali ialah baginda menguatkan keinginan kanak-kanak. Keinginan anak-anak ni kita kena kuatkan keinginan mereka, tuan-tuan. Tak boleh kita pelemah jadi tupu keinginan, tidak nak bersaing dan keadaan rakan-rakan dan kawan-kawan yang sebaya, masing-masing cuba untuk memenuhi ruang dan peluang anak-anak kita ke belakang. Ini masalah keyakinan diri, ni masalah utama. Duduk dalam kelas akhir sekali, duduk dalam dewan akhir sekali. Itu juga dapat keputusan lepas apa? Lepas atas tong saja dak. Ataupun nombor bong kali. Itu nak beritahu ni anak-anak kita yang tidak ada keyakinan ini boleh lihat. Boleh dilihat duduk dalam majlis senyap tak cakap. Apabila ambil tepat pula, ambil tepat yang tersorok dan tersembunyi. Ini contoh-contoh tiada keyakinan yang menyebabkan daripada didikan yang silap dan salah. Inilah kita dapati bagaimana ibu bapa sebenarnya telah mencorokkan anak dalam keadaan tidak ada keinginan yang kuat, tuan-tuan. Jadi contoh yang dibuat oleh Nabi SAW dalam mewujudkan keinginan yang kuat dalam diri anak-anak, yang pertama sekalinya yang disebut oleh para ulama kita ialah mendidik mereka supaya menjaga rahsia. Nak suruh kuat kemahuan, kena ada jaga rahsia. Kalau tak jaga rahsia, yang ini tak ada kemahuan. Orang yang jaga rahsia ini orang yang kemahuan dia kuat, dia ada matlamat dalam hidup dia. Sebab itu dia jaga rahsia, sebab itu dia kuat. Kalau tak percaya, tanya James Bond. James Bond, tanya James Bond, dia boleh beritahu lah rahsia penting, mana matlamat kita. Supaya kita tahu bagaimana rahsia ini kita kena ajar anak-anak kita supaya kawal rahsia, jaga rahsia. Kalau anak-anak membuka rahsia pada orang ramai, ini menunjukkan anak-anak ini lemah, kemahuan dia lemah. Payah nak buat persaingan, payah. Anak-anak bagi tahu dalam Facebook, itu mak rotang 1000 kali setahun. Ini contoh lemah, tidak boleh menyaingi, tuan-tuan. Kalau anak tak boleh jaga rahsia, itu suatu yang perlu dilihat kembali. Bagaimana didikan kita selama ni? Adakah semua rahsia boleh beritahu belaka? Ini tidak dibuat oleh Nabi SAW. Baginda mengajar Anas ibnu Malik supaya menyimpan rahsia, walaupun Anas ini hanyalah sekadar khadam di rumah Nabi SAW. Dalam hadis yang telah pun kita lihat dahulu bagaimana Anas ibnu Malik mengatakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu hari menyuruh beliau untuk membuat suatu kerja, tuan-tuan. Kata Anas, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman hatta idza ra'aitu anni qad afartu min khidmati qultu yaqilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharajtu ila sibyani yal'abun qala faji'tu anzuru ila la'bihim qala faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallama ala sibyani yal'abun qala fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faba'athani ila hajatillah fadhahabtu fiha وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في فيء حتى أتيته واحتسبت عن أمي عن الإتيان الذي كنت آتيها فيه فلما أتيتها قالت ما حبسك قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة الله
qalat wa ma hiya qultu huwa sirrun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang panjang tuan-tuan, di mana Anas menceritakan, katanya selepas selesai aku buat suatu kerja pada suatu hari, aku ingat Nabi tidur pas Zuhur tu. Lalu aku keluar senyap-senyap pergi main dengan budak-budak. Budak-budak dia tak tidur siang dia. Mana tidur? Ya, zaman yang kita sebut anak-anak baru kenal dunia. Kita orang tua dunia kenal lama dah. Waktu mata nak tutup sama. Pagi nak tutup, petang nak tutup mata, kenal dunia lama dah. Budak dia baru kenal dunia, tak tidur. Pas Zuhur tak tidur, pagi tak tidur, serabut kadang-kadang tak. Kalau budak-budak tak tidur ni. Tapi nak sebut inilah banyak budak-budak. Dia kata aku berasa Nabi tidur pas Zuhur hari tu. Lepas selesai kerja hak dia suruh aku buat, aku keluar pergi main dengan budak-budak. Aku tengok anak-anak sedang bermain. Ni perangai dia, sebaya dia nak tengok. Sebab itu bagus. Anak-anak ni tengok rakan-rakan yang sebaya, yang seumur dia ni, supaya menjadi satu pendidikan juga dalam jiwa ni. Jangan kita duduk sekat anak-anak rubuh dalam rumah. Rumah pelik pula, 13 tak pernah turun tengok budak-budak. Ni masalah ni. Nabi tengok Anas. Anas kata aku berasa Nabi tidur pas Zuhur. Aku ambil peluang tu untuk pergi tengok kanak-kanak bermain. Tiba-tiba datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu memberi salam pada semua kanak-kanak yang sedang bermain. Ni didikan bagaimana dengan perbuatan Rasulullah. Jadi rekah ceritanya tuan-tuan, baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh Anas ibnu Malik supaya buat suatu kerja lagi. Menyebabkan katanya aku pun pergi uruskan kerja tu. Rasulullah tunggu. Rasulullah duduk tunggu, dan keadaan tadi aku terlewat untuk balik bertemu dengan emak, dia kata. Dengan sebab ada kerja baru pas Zuhur ni, jadi lewat dia balik pada mak dia. Apabila siapa saja ke rumah, mak dia tanya. Mak dia kata, ma habasaka, apakah yang menyekat kamu balik ni? Apa benda yang menghalang, yang belok kamu balik ni? Apa benda sebabnya? Kata Anas, Rasulullah atau aku untuk buat suatu kerja. Mak tadi nak korek. Mak tadi bila dengar gitu nak korek rahsia, kata mak tadi wa ma hiya, kerja benda Nabi suruh kerja apa? Ni tengok banyak mak bahasa gini. Banyak ni. Ada bila anak kata ada buat kerja, mak tanya lalu kerja apa? Tanya. Tengok jawab Anas, huwa sirrun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah rahsia mak, rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang boleh kita pelajari di sini, bagaimana Nabi boleh didik budak supaya simpan rahsia dia. Ni Anas ni yang kerja rumah Nabi, simpan rahsia. Orang yang simpan rahsia ni hidup dia, keinginan dia kuat. Dia bukan anggap hidup ni macam tak ada benda dah, lalui tiap-tiap hari macam tak ada berasa apa. Itu orang tak kuat kemahuan. Orang yang kuat kemahuan ni ada rahsia. Mak itu dia tulis buku dia rahsia kejayaan. Dia ada rahsia. Nak sebut orang yang kuat keinginan ni ada rahsia. Kalau semua sekali beritahu ke orang, ini orang yang tidak berjaya tuan-tuan. Tidak berjaya. Sebab itu kena berahsia. Lagu Siti Nurhaliza, biarlah rahsia. Rahsia perlu ada. Kalau untuk kita nak didik anak-anak ni, jangan semua perkara beritahu habis. Ini tentulah ranak rumah tangga kita, ranak anak-anak kita sendiri bagi tahu habis. Bukan orang saja, dalam internet habis. Facebook boleh tahu daripada kecil siapa habis semua yang berlaku dalam rumah. Makan lauk apa pun orang boleh tahu. Ni teruk ni didikan begini, didikan yang teruk tuan-tuan.
yang kita dapati anak-anak hari ini silap menggunakan teknologi yang ada, membuka rahsia rumah pada orang ramai daripada sekecil-kecil sehinggalah sebesar-besar, dan ini yang menyebabkan perkelahian, menyebabkan berlaku pergaduhan, kata mengata, yang akhirnya menyebabkan rumah tangga tadi tidak stabil. Ini kebanyakannya berpunca daripada rahsia tadi, tuan-tuan. Berapa banyak kita dapati bagaimana rahsia bila dah keluar, maka dia tidak akan menjadi sama lagi, tuan-tuan. Orang tua kita selalu pesan, kalau kita nak benda itu lebih banyak, jawapannya bukalah rahsia. Maka dia akan jadi bertambah, dia akan kebel lebih panjang lagi. Kerana apa? Kerana rahsia mudah sangat beranak, tuan-tuan. Kalau kita nak benda tu jadi sikit, lah pitih kat orang. Pitih kat orang, balik semula sikit. Tak apa. Tu hak asal. Tu orang tua pesan, kalau nak suruh banyak, rahsia. Kalau suruh sikit, pitih. 100. Akhirnya minta oleh 50. Tak ada 100 semula. Tak. Ini nak tahu bagaimana kehidupan ini, kita kena faham. Anak kita kena ajar supaya menyimpan rahsia apabila ia melibatkan pada perkara-perkara yang tidak elok dibuka pada orang ramai. Jadi sebagai seorang ibu ni, sebagai seorang ibu kepada Anas Ibn Malik, dia bagi tahu apa bila Anas kata ni rahsia mau. Apa kata Ummu Sulaim? Ummu Sulaim kata fahfaz ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrah. Jagalah rahsia Nabi. Tengok mak dia bantu pula anak tadi ajar suruh simpan rahsia. Simpan rahsia tu. Allahu akbar. Ni macam mana anak-anak zaman kita, tuan-tuan, jauh sama sekali. Kan itu yang pertama sekali, kalau kita nak suruh anak kita kuat keyakinan, ada kepercayaan dalam diri, biar mereka jaga rahsia dulu. Simpan dulu rahsia. Kau boleh simpan hak tu, insya-Allah kepercayaan pada diri sendiri tadi akan wujud, kerana dia yang menjadi amanah pada dirinya sendiri. Itu yang pertama sekali, ialah kita ajar supaya anak kita menjaga rahsia. Kerana anak sebegini saja, tuan-tuan, yang akan memiliki keyakinan diri, jiwa, boleh menghadapi suasana bila mereka membesar nanti, tuan-tuan. Yang keduanya, boleh kita lihat bagaimana Nabi SAW mengajar supaya anak-anak berpuasa. Berpuasa ini juga boleh menguatkan kemahuan kita. Sebab itu banyak atlet yang berpuasa sebelum masuk ke pertandingan, mereka puasa dulu. Kerana orang yang berpuasa ini dia boleh kawal jiwa dia. Kita jadi lemah ni kerana ikut saja, manja dah. Bila manja, ikut kemahuan diri nafsu, jadi lemah kita, tuan-tuan. Sebab itu orang yang berjaya, mereka ini orang yang memiliki keyakinan diri, mereka puasa. Tidak semua yang nafsu nak dia bagi, bermakna dia boleh kawal diri dia. Inilah rahsia yang kita dapati daripada puasa, tuan-tuan. Anak-anak perlu dia ajar puasa supaya keyakinan diri mari. Bila jiwa tadi dia tak ikut saja, nak apa benda bagi, dengan sendiri dia membentuk dalam jiwa kita, tuan-tuan, iaitu kita boleh mengawal dan kontrol diri ni. Di situlah yakin diri, keyakinan diri wujud. Kerana itu Nabi SAW baginda mengajar anak-anak supaya berpuasa, dan kita dapati bahawa mereka berpuasa pada awal usia lagi. Kerana perbuatan demikian dengan sendirinya boleh memberi keyakinan dalam diri dan jiwa anak-anak, tuan-tuan. Tanyalah pada mana-mana ahli sukan dan atlet, kita tanyalah bagaimana peranan puasa. Kerana kita nak bersaing, kita kena kawal diri dulu, baru boleh bersaing. Kalau kita ikut apa saja kita nak, orang begini tak boleh masuk gelanggang. Dia kalah, diri dia sendiri pun kalah. Macam mana dia nak masuk ke gelanggang? Diri dia sendiri tak boleh nak kontrol. Sebab itu orang puasa
orang yang mewujudkan keyakinan diri daripada awal lagi, bahawa dia boleh bawa diri dia. Bila boleh bawa diri dia, barulah dia boleh bersaing di luar dengan mana-mana pesaing yang lain. Lalu dalam keadaan begini, kurang rasa gentar tadi, kurang. Kalau kita banyak puasa tuan-tuan, rasa gentar tu kurang. Ini kita nak sebut, biarlah kita ajar anak-anak puasa banyak. Ni duduk depan orang ketua kadang-kadang, ya, cakap tak keluar, suruh speaking English bunyi tamil tak saudara, ya. Kenapa? Kerana tak ada keyakinan diri tak ada. Sebab itu suruh puasa banyak, ya. Kadang-kadang kita dapati anak-anak tak boleh nak bercakap depan orang. Mari ke depan, cerita tentang apa, buatlah cerita tentang keluarga awak ke, buatlah apa benda perdebatan, ataupun buatlah demonstrasi untuk baca sajak. Jarang anak-anak yang berani, kerana jarang puasa menyebabkan keyakinan diri tidak ada. Ini contoh yang dibuat oleh Nabi. Kalau kita nak suruh anak kita berani, yakin, suruh puasa banyak. Orang begini boleh kawal diri. Bila boleh kawal diri, senang dia nak menghadapi masa depan dia, tuan-tuan. Yang seterusnya yang dibuat oleh Nabi SAW ini, tuan-tuan, untuk meyakinkan diri anak-anak ini, ialah baginda menyuburkan rasa keyakinan untuk bersosial. Ni kena buat juga ni. Bukan hanya dia saja, dalaman dia saja, dia dengan orang. Kita kena tanamkan rasa yakin diri bila berada dengan masyarakat. Bila bersama dengan orang, tak ada masalah. Ini dak setengah anak kita tak nak bergaul. Pergi apa masjid tu, orang tua belaka je. Ada usia macam kita ni tak ada, dia kata tengok, tak nak bergaul dengan orang tua, tak nak tempat-tempat begitu, bukan tempat orang muda, dak ragak langsung, dia kata di masjid. Ni masalah kita dapati, dia tak boleh nak bersosial dengan orang tua, tak boleh. Allah, tahlil ni kerjaan orang yang nak mati, dia kata. Kita nak hidup lama lagi. Tengok nyaman ni. Bagaimana orang muda tahlil tak pergi, kau pergi pun duduk tanah, lagi pun duduk tanah, tak naik atas rumah, duduk atas motor, pecek jerawat pula di motor, nak kabur, tak naik, awak tu bik nasi minyak atas ni baru naik, makan sebetul turun, makan sebetul turun, tak cakap dengan tuan rumah, tak kenal, turun cari puak dia, bagi rokok sebatang seorang. Tengok ni cara orang muda kita hari nak kita tahu bagaimana masalah sosial timbul kerana mak ayah daripada awal lagi tidak buat macam Nabi kita dah. Kita sekat dia dengan orang tua daripada awal lagi. Dia tak tahu buat sosial anak kita, tak tahu untuk nak bermasyarakat, nak bergaul dengan orang ramai. Masjid kita tak pernah bawa. Mu duduk di rumah dah lah baca, periksa mu tu, dah lama dah. Ayah dah apalah, dah periksa dah. Ayah pergi masjid. Dari awal kita tak bawa ke masjid, tuan-tuan. Bawa hari Jumaat pula, dah nak doa lari balik dah. Bawa hari Jumaat, tak ada nak tunggu Tok Imam bangun nak pergi salam dengan Tok Imam dah. Bangun balik dah setara dah. Nak beritahu, patut bawa hari salam dengan Tok Imam tu, budak tu cari Tok Imam, biar bergaul sikit, biar kenal ni Tok Imam ni, biar kenal. Mari salam dengan Tok Imam ni, ajar adab. Patutnya gitu. Tapi tak berlaku. Kita tempat-tempat sosial yang bagus ni kita tak bawa. Tempat karaoke kita bawa. Ataupun fun fair kita bawa, tempat gitu. Masjid kita tak bawa, tempat-tempat tahlil kita tak bawa. Apa? Ini masalah yang ada pada diri kita. Kita sekat anak kita daripada membuat aktiviti sosial. Sedangkan Nabi SAW
kita dapati baginda mengajar anak-anak sejak daripada kecil lagi tuan-tuan untuk membuat kerja-kerja yang ada kaitan dengan sosial ini tuan-tuan. Antaranya dulu kita pernah sebutkan baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya membawa anak-anak ke dalam majlis orang dewasa, orang tua tuan-tuan. Ini Nabi kita ajar supaya kita bagi ayah bawa anak-anak ke majlis orang tua, orang dewasa ni. Mana hadis yang telah kita baca 2 minggu yang lepas, bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah menceritakan Nabi SAW bertanya, membuat teka-teki tentang sejenis pokok yang menyamai orang Islam tuan-tuan. Dia ada dalam majlis orang tua, dia dengar sendiri Nabi teka dalam majlis orang tua ni, yang mana Ibnu Umar mengatakan fawaqa'a fi nafsin nakhlah fakarihtu an atakallama wa thamma Abu Bakrin wa Umar falamma lam yatakallama falima lam yatakallama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hiya nakhlah. Jadi kata Ibnu Umar, memang terdetik dalam hati aku bahawa yang disoal, yang ditanya oleh Nabi ialah pokok kurma, tapi tak tergamak untuk aku nak jawab kerana di sana ada Abu Bakar, ada Umar, mereka tak bercakap. Ini bagaimana latihan Umar, dia bawa anak dia ke dalam majlis orang tua. Ini latihan sosial, menyebabkan tidak jadi kaget dia. Dia kaget. Bila dah bersama depan orang ramai, tengok orang tua macam mana akhlak mereka. Jadi dengan keadaan begini anak tidak jadi takut tuan-tuan. Jadi ketakutan ini kerana tak ada kepercayaan. Tak ada kepercayaan kerana kita tak pernah dedap dengan majlis orang tua. Itu. Lain lagi yang dibuat oleh Nabi SAW, antaranya baginda. Baginda Nabi SAW kita sebutkan dulu bagaimana Rasulullah sendiri menghantar anak-anak ini supaya membuat kerja. Serahkan kerja supaya mereka pergi buat. Kita ada keadaan suruh pergi beli. Ada juga suruh pergi beli. Ini benda bagus juga. Anak-anak belajar membeli daripada awal lagi. Pergi beli, kadang 5-6 kali. Lepas beli gula, suruh beli kopi pula. 5-6 kali pergi. Itu kena tengoklah pada kesesuaian tuan-tuan. Ni pengalaman bermasyarakat. Itu yang kita sebutkan ada di zaman Nabi SAW. Pengalaman-pengalaman begini perlu diajar pada anak-anak supaya mereka tidak merasa pelik bila berada dengan orang-orang tua tuan-tuan. Kemudian lain lagi antaranya Nabi SAW menanam keyakinan jiwa dari segi ilmu pula. Ilmu pun kita kena dedahkan juga. Ilmu yang betul kita kena bagi daripada kecil lagi, supaya bila besar tak ada masalah. Ni umur 30 takut atu lagi. Allah. Tengok cerita atu Allah. Lagi dah habis dah pergi dapur. Nak orang tahu 30 takut atu lagi. Ni ilmu dak kemah tu. Dia panggil ilmu masa budak-budak dulu dak kemah. Jadi tak ada keyakinan diri. Boleh tengok bagaimana anak-anak kita hari ni. Kalau kita lihat banyakkannya tidak kemah dari segi ilmu jiwa ni. Sedangkan Nabi SAW mengajar kita supaya ajar Quran dulu. Nak boleh keyakinan diri ni kena ada Quran dalam hati. Kalau ada Quran orang tak takut. Lawan-lawan atu, waktu tubik atu tu baca Quran biasa. Kita panggil suruh keluarkan gangguan. Orang yang ada Quran biasanya boleh buat kerja ni. Kita dulu pun kita tak pergi dah. Ikut kita. Suruh pegang kita lari. Pegang kau ni hak sakit ni.
ustaz nak baca Quran, lari dulu lagi, mung dulu duk bergeluh begitu. Kenapa? Kerana tak ada Quran. Baik itu keyakinan diri kena ada dengan Quran mula-mula. Yang keduanya, Nabi ajar kita supaya mengajar sunnah dia. Sunnah, bila kita baca sunnah, kita ikut kepada perkembangan sunnah dan kelakuan Rasulullah, dia menjadi contoh dalam diri, menyebabkan kita tak rasa takut. Ini yang kita sebut rahsia ulama-ulama hadis. Mereka berjalan beribu-ribu batu, tuan-tuan. Mereka berpindah dari negara ke negara. Orang yang mencari hadis Rasulullah kerana mereka faham bila adanya sunnah ni, keyakinan diri ada, tuan-tuan. Hafalah sunnah. Suruh anak-anak kita hafal hadis Nabi. Dia bekah, tuan-tuan. Dia bukan kalam manusia biasa. Dia bukannya kata-kata manusia biasa. Bila sunnah Nabi, hadis-hadis yang tertentu, bila dia hafal, dia bekah. Dia jadi bagai teman dalam kehidupan. Menyebabkan bila kita nak buat sesuatu, kita berasa Nabi dekat dengan kita. Ni dari segi pemikiran pun kita kena berikan anak-anak kita keyakinan diri, supaya mereka ada ilmu yang betul. Di samping kita mengajar juga dengan sirah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah anak-anak membesar mereka dengan yakin diri, tuan-tuan. Mereka belajar sejarah Nabi. Mereka tengok macam mana Nabi berhijrah, Nabi bersama dengan sahabat, Nabi berperang dan Nabi menyampaikan dakwah. Dia jadi sebagai bekalan untuk anak-anak ini menjadi teguh. Percayalah, tuan-tuan, kalau ada Quran, kalau ada hadis, ada sejarah dalam body anak kita, insya-Allah dia boleh ke depan. Kita boleh lihat sendiri macam mana anak-anak kita yang menghafal Quran. Sekolah imtiaz umpama, tidak sama dengan sekolah lain. Kerana Quran ada dalam body dia tu, keberanian dia lain. Budak tu lain. Nak sebut, boleh ambil contoh budak sekolah imtiaz ni dengan sekolah biasa. Cuba tengok. Bubuh depan atas petah, tengok. Bagi satu tugas, sama ada sampaikan ceramah ke, khutbah ke, cuba tengok. Boleh tengok ada perbezaan, tuan-tuan. Baik itu kita sebut bahawa perlu ada ilmu yang betul di peringkat awal. Kalau ilmu atu peringkat awal, tak faedah. Ini yang menyebabkan bila besar jadi takut semacam. Tua dah, nombor 50, 60. Allah, lapu padan nyak. Takut. Ini siapa tak, kerana masa kecil ilmu tak kukuh. Ilmu hak diberi tu ilmu karut. Ilmu karut, ilmu yang diberi pada masa budak-budak dulu, yang menjadi lapisan bawah asas kepada ilmu tadi adalah hak karut, hak gepuk, yang menyebabkan bila membesar ni jadi terbau-bau benda yang patutnya hidup 50 tahun dah. Taklah sepatutnya natijahnya demikian, tuan-tuan. Sebab itu kita sebutkan tadi, untuk menjadikan anak kita yakin dengan diri, mestilah asas ilmu yang betul diberi pada peringkat awal, tuan-tuan. Dan boleh dilihat, kita sebutkan contoh-contoh tadi, bahawa anak-anak yang diberikan dengan ilmu yang betul, mereka berani, mereka boleh duduk di hadapan, mereka boleh berceramah, berkhutbah, tak ada perlu takut apa, kerana asas ilmu itu adalah ilmu yang betul, iaitu dari Quran dan sunnah, dan juga sirah perjalanan hidup Nabi dan para sahabat, dimuatkan dalam dada mereka. Dengan sendirinya benda ini jadi bekalan untuk mereka nak pergi lebih jauh lagi. Mereka tak akan menjadi orang yang mundur pemikiran, takut benda hak tak munasabah, ataupun rasa gementar bila berhadapan dengan orang, kerana asas ilmu yang ada tadi membantu mereka untuk menjadi lebih kuat bila berada bersama dengan orang ramai, tuan-tuan. Lalu yang lain lagi yang kita nak bawakan pada malam ini, yang dibuat oleh Nabi SAW untuk menguatkan lagi rasa keyakinan diri anak-anak ini, itu baginda sendiri menanam
kepercayaan diri untuk berniaga. Ni Nabi tanam dah diri budak-budak berniaga ni. Itu benda ini benda yang bagus tuan-tuan. Kita takut nak niaga. Kerja kerajaan buat kita. Tu tak boleh kerja cari kabel. Kabel putus cari hak tebal lagi tau. Itu orang kita. Takut, aku takut nak niaga. Takut gulung tiko, pas gulung tiko gulung pemaidani pula. Habis benda ada gulung belaka dia kata. Tanya kenapa kan ni daripada kecil tak ada ni benda ni. Asas tak ada. Nabi tak biar budak-budak dia beri keyakinan pada masa kecil lagi tentang ekonomi dan perniagaan. Kita tak ada bangsa kita, anak kita daripada kecil lagi duduk kedai katakan. Dengan ayah duk jual apa. Jarang kita dapati bangsa kita ni. Orang Islam kita ni jarang. Kita nak tengok bagaimana Nabi SAW menanam keyakinan jiwa anak-anak dalam hal ekonomi dan perniagaan. Kita lihat bagaimana Al-Imam Malik mengeluarkan mengeluarkan satu asar daripada Sulaiman ibnu Yasar. Katanya faniya alafu himari Sa'd ibn Abi Waqqas faqala li ghulami khudh min hintati ahlika fabta' bihi sya'iran wa la ta'khudh illa mithlah. Katanya itu makanan keldai Sa'd bin Abi Waqqas habis. Bila habis dia pun kata pada budak dia. Dia kata pada budak dia kata ambil gandum kita ni pergi jual, ambil bali kerana keldai makan bali, syair makan bali. Itu. Tengok dia ajar budak tadi, dia kata ambil gandum kita pergi jual dengan bali, jangan kamu ambil kecuali sama saja. Supaya tak berlaku riba. Tengok dia ajar daripada budak lagi bagaimana masalah ekonomi dan perniagaan ni untuk anak-anak biar besar nanti pengalaman niaga ada dah. Taklah gantung peluang kerja pada sektor awang saja. Mana dia ada ni usahawan ni, mana ada daripada awal lagi. Gitu juga Nabi SAW pernah melihat Abdullah bin Ja'far jual budak-budak. Setara mana sangat jual budak-budak tau. Tu. Lalu Nabi mendoakan keberkatan. Ini contoh-contoh yang kita kata tuan-tuan, untuk menumbuhkan keyakinan diri perlu diberi penerangan dan juga perlu diberi pendedahan seperti tadi. Itu saja untuk malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.